So, aku pasti korang dah dengar banyak kan mengenai Apple Vision Pro dekat market US yang hanya dijual dekat sana saja masa sekarang ni lah. So, kalau kita tengok dekat media sosial, memang banyaklah video-video viral tentang orang pakai Apple Vision Pro masa tengah jalan. Even ada juga yang tengah pakai masa tengah makan, jumpa orang ke kedai dan macam-macam jenis video. Yang paling aku rasa mind blow sekali, masa tengah drive Tesla Cybertruck, masa tu dia pakai Apple Vision Pro. So, aku harap kalau korang yang beli Apple Vision Pro nanti, korang tak buat macam tu lah. Sebab bahaya kot. Pakai Vision Pro masa tengah drive kereta atas jalan raya. Memang kita nampak lah produk first gen Apple ni always dia ada hype yang tersendiri. Dan kalau kita tengok pasal VR dan juga AR headset ni dekat market, bukannya baru tau, tapi dah lama ada dalam market sebenarnya. Misalnya macam Meta Quest, daripada Pico VR pun ada, macam-macam jenis VR headset yang kita nampak, tapi itu adalah VR ataupun AR headset. But Apple ni dia beza sikit. Sebab diorang tak gelar sebagai VR headset. Diorang gelar sebagai spatial computing. So, dia different konsep tapi dalam teknologi yang hampir sama. And then, kalau kita tengok dari segi harga dia, memang bukannya murah tau. Mahal gila kot. Kalau convert dari segi harga dekat market US, kita dalam RM16,000. Itu yang starting price. Kalau the highest variant, mencecah hingga RM20,000 lah. Itu harga retail. Korang imagine ada yang buat resale dekat online platform misalnya macam StockX, dekat eBay dan juga banyak lagi online platform lain yang ada reseller jual untuk orang luar daripada US nak beli. Misalnya kita kat Malaysia, dekat Singapura, dekat UK pun tak ada lagi tau. So orang-orang macam ni bolehlah nak beli reseller punya price yang memang mahal gila daripada harga retail dia. Beza RM1,000 kot. So kalau korang willing to spend sampai RM20,000 ataupun ke atas, mungkin korang boleh check it out lah untuk Apple Vision Pro dekat StockX ataupun eBay semua tu kan. But now, isu dia ramai dah mula return balik tau Apple Vision Pro dekat Apple Store di US. Dan mungkin ramai tanya, kenapa orang cancel untuk gunakan Vision Pro? Sebab dia adalah first gen produk Apple yang ada hype dan teknologi baru yang mungkin pengguna Apple nak merasa. Diorang memang boleh return balik actually dalam masa 14 hari, sebab itu adalah return polisi yang Apple buat. Bermakna dalam masa 14 hari, kalau korang tak puas hati dengan produk Apple tu, korang boleh return balik dekat Apple, tapi ada terms and condition ni lah. So, jangan ada damage, scratch dan apa semua. Kena return dengan full box dan juga make sure ada resit pembelian lah. Baru diorang akan terima untuk return polisi. Itu salah satu kelebihan lah kalau kita ada official Apple Store nanti. Sebab kita boleh buat 14 days return polisi kalau kita tak puas hati dengan produk Apple tu. Yang peliknya sekarang ni, based on news dekat US, memang ada pengguna yang dah mula untuk gunakan return polisi untuk pulangkan balik Vision Pro dekat pihak official Apple Store sana. So, kalau kita tengok dari segi dia punya hype, bukannya tak ada hype. Memang hype gila kot Vision Pro dekat US kan. Even dekat Malaysia pun kita nampak hype dia memang real lah kat social media kan. Sebab ini kali pertama dalam sejarah Apple perkenalkan produk baru. Ini adalah first gen kot. Berbanding dengan line up produk Apple yang lain, misalnya macam iPhone, iMac, AirPods dan macam-macam lagi lah. So, memang Apple Vision Pro ni ada dia punya standard itu sendiri dan juga produk yang premium. Fun fact, projek untuk Apple Vision Pro ni bukannya baru tau. Tapi kalau kita tengok based on history, memang Apple dah mula rancang untuk keluarkan Vision Pro ni sejak daripada tahun 2007 lagi. So, diorang dah patentkan tau rekaan untuk Vision Pro masa zaman Steve Jobs masih hidup lagi, dan masa tu adalah tahun Steve Jobs perkenalkan iPhone first gen. Korang imagine dalam masa 17 tahun diorang ambil masa untuk perkenalkan Vision Pro dekat market. So that's why the hype is real. Tapi persoalannya, adakah hype ni betul-betul memberikan kelebihan untuk pengguna? Dan kenapa tiba-tiba ramai pula yang mula return dekat official Apple Store bila dah beli Vision Pro ni kan? Sebab hype tu tak menjadi ke untuk pengguna? Aku dah tengok bermacam-macam jenis video review tentang Apple Vision Pro daripada pengguna dekat US tentang macam mana dia punya features, apa yang best, apa yang kurang. Dan aku juga ada baca bermacam-macam jenis feedback daripada pengguna Apple Vision Pro ni dekat Reddit dan sebagainya lah. So, ada poin-poin yang korang kena tahu tentang kekurangan dan juga kenapa ada orang return balik Vision Pro dan tak nak gunakan lepas diorang dah cuba sendiri Vision Pro ni. Reason pertama adalah disebabkan oleh diorang nak cuba je sebenarnya Apple Vision Pro dengan harga yang premium. Sebab aku tak rasa semua orang willing to spend dengan harga yang besar macam tu untuk produk yang baru saja dikeluarkan, misalnya macam first gen produk Apple ni kan. So, ramai yang masih was-was dengan dia punya kelebihan. Features pun actually tak banyak lagi, still ada limitation dan banyak lagi yang Apple kena improve. So, that's why dengan adanya kelebihan untuk return polisi pada Apple tu, diorang boleh lah untuk cuba beli dulu produk ni dan gunakan, test apa semua dan jaga baik-baik lah. Jangan jatuh, jangan rosakkan. And then kalau rasa macam tak okay, tak best dan rasa nak balik duit tu, diorang just gunakan return polisi, pulang balik dan juga dapat
full refund daripada pihak official Apple Store. So itu reason pertama. Reason kedua adalah disebabkan oleh produk ni terlalu mahal untuk first gen yang ada limitation dari segi features dia. So actually dia adalah produk yang dihaskan untuk Apple ecosystem saja. Selain daripada itu, aku rasa dia just macam lebih kepada hype sebab tak banyak lagi features yang kurang biasa nampak pada VR headset, misalnya macam Meta Quest 3 yang memang jauh lebih murah. Sekarang ni pun harga RM2,500 dekat Malaysia pun dah boleh dapat tau Meta Quest 3. Korang imagine RM2,500 tapi macam-macam features lebih menarik kalau compare to Apple Vision Pro. Berganda-ganda kot harga dia lagi mahal daripada Meta Quest 3. So that's why ramai yang cuba bandingkan dengan Meta Quest 3 dan juga Apple Vision Pro. Tapi actually dia punya teknologi tu different tau. Walaupun dia punya konsep VR ataupun AR tu lebih kurang, tapi dia punya teknologi tu aku boleh katakan different. Sebab Apple just untuk Apple's ecosystem saja. Meta Quest semua boleh gunakan. Tak kisahlah pengguna Apple ke, Android ke, Windows ke, Mac, semua boleh guna. So different type of product sikit but similar concept. Reason ketiga yang aku dengar ramai juga bagi feedback adalah tentang dia punya keselesaan dan juga berat. Yes, memang Vision Pro ni berat daripada VR headset yang biasanya kita dah pernah gunakan sebelum ni. So kalau comparison dengan Meta Quest 3, memang dia 100 gram lebih tau, lagi berat daripada Meta Quest 3. So total berat dia sekitar dalam 600 ke 650 gram. Depends juga daripada size dan juga jenis band apa yang korang gunakan. So bila tengok pasal berat ni, itu adalah faktor penting yang ramai pengguna concern tau. Sebab bila kita letak kat kepala, bila kita asyik geleng-geleng dan juga nak bergerak, bila rasa berat tu, dia macam ada rasa headache, tak selesa dan juga mungkin korang akan gunakan dalam short period je. So tak boleh gunakan dalam jangka masa yang lama. Korang imagine dengan harga yang mahal macam tu, RM16,000, tapi korang tak selesa dekat kepala. And then dia juga ada pelbagai jenis size yang korang boleh dapatkan. So that's why dia macam agak rumit sikit tau. Aku tak rasa korang boleh beli secara online macam tu saja sebab korang nak kena test, nak kena resize dengan kepala korang, jenis muka korang macam mana. Aku tak nafikan bahawa design untuk solo neckband dekat Vision Pro tu sangat-sangat cantik dan juga very impressive. Bila aku tengok, aku dah tahu ini adalah produk Apple. So kita boleh recognize dengan macam tu saja without ada logo ataupun cap Apple dekat Vision Pro tu. Just tengok je solo neckband tu, yes, kita tahu ini adalah Vision Pro dengan harga RM16,000. Hebat kan design engineer Apple ni. Tapi ada juga yang komplain tentang keselesaan untuk solo neckband yang diorang katakan dalam masa 10 minit ke 15 minit dah rasa kurang selesa dan juga pening kepala dengan penggunaan solo neckband. Yes, walaupun dia boleh adjust, dia punya ketat ke longgar ke kat situ, memang aku nampak sangat innovation lah dari segi dia punya teknologi solo neckband dengan material dia yang dikatakan memang selesa kat kepala, and then dia tak ganggu tau rambut dekat bahagian atas ni. So dia macam kita gunakan goggle ataupun macam gunakan spek mata macam tu sajalah. Cuma Apple Vision Pro ni dia berat dan juga besar, so dia punya material pun berbeza, memang good quality. Aku tengok jari rig buka pun wow, boleh tahan juga kan. Cuma dekat bahagian kaca depan tu, aku tak pasti dia kaca ke apa, tapi memang mudah calar, scratch, and that's why korang nak kena extra careful lah kalau nak gunakan Apple Vision Pro dekat outdoor dan sebagainya, sebab dekat bahagian depan tu mudah calar. Cuma bila pakai lama tu rasa macam sakit kepala dan juga kurang selesa. End up ada user yang just gunakan dia punya dual loop band instead of yang solo neckband yang memang very iconic tu. So dengan dia punya dual loop band tu dah macam VR headset yang normal lah kan, sebab dia ada dekat bahagian atas kepala dengan dekat bahagian tepi kepala. First week mungkin rasa kurang selesa, after that mungkin dah okay. So aku rasa benda tu aku akan jawab dalam next review aku once aku dah dapat unit Vision Pro aku, sebab aku sekarang tengah mencari juga reseller yang murah sikit, sebab sekarang ni paling murah pun dalam RM22,000 tau untuk 256GB dan size yang aku tak sesuai. So aku tengah mencari lagi reseller yang okay price dia. Kalau korang seorang penjual Vision Pro ataupun korang boleh belikan Vision Pro, korang boleh PM aku dekat Instagram lah. Aku memang berminat nak beli sekarang ni. Reason keempat adalah konsep penggunaan untuk Vision Pro ni macam terlalu lonely sangat. So korang just gunakan device tu untuk diri korang saja instead of korang berhubung dengan orang lain. Yes, dia ada juga features macam FaceTime, tapi macam looks weird sikit lah dia punya animation FaceTime tu kan, sebab dia akan scan muka korang dan nampak rambut, tangan apa semua. Cuma itu je lah yang ada untuk berhubung, just FaceTime saja. Yang aku rasa aku prefer lagi gunakan iPhone aku instead of Vision Pro. Bercakap pasal lonely, kebanyakan masa untuk korang nak gunakan Vision Pro adalah untuk diri korang sahaja, bukannya untuk korang nak bersosial dengan orang lain melalui Vision Pro. Misalnya macam Meta Quest 3, korang boleh bersosial dengan orang lain daripada orang korang tak kenal seluruh dunia apa semua dengan dia punya VR headset tu. So konsep dia berbeza lah dengan Vision Pro, lebih kepada macam entertainment dan juga productivity sahaja. So untuk bersosial tu memang kurang lah. Macam VR headset lain ada game yang kita boleh main dengan orang yang kita tak kenal kan, kita boleh
bersembang, kita boleh bersosial. Tapi Vision Pro ni tak ada benda tu. So dia macam rasa lonely dan juga bosan lah. So that's one of the biggest reason kenapa ada yang return balik Vision Pro, sebab dia orang rasa bosan dan juga lonely gila kot. Tak ada orang ataupun kawan-kawan yang dia orang boleh berhubung, main sama-sama, tengok benda yang sama ke ataupun main game sama-sama, tak ada. Dia orang just main seorang-seorang dan buat benda seorang-seorang, macam krik-krik gila kan dengan Vision Pro, unless FaceTime. Itu je lah ada. FaceTime je lah kan. Reason kelima adalah tentang stigma dan juga skeptical tentang first gen produk yang biasanya memang ada flaws dan juga improvement yang diorang kena lakukan untuk keluarkan next gen pula nanti. So biasanya orang yang beli first gen produk ni ada yang gelar sebagai bangsa eksperimen, sebab ada yang just tunggu dan juga lihat review dulu, tengok macam mana pergi dia dari segi kekurangan, kelebihan dengan harga yang premium macam tu, RM16,000 kot, bukannya murah. So that's why ada yang just tengok dulu review macam mana kan. Kalau okey, diorang beli. Kalau tak okey, memang diorang tak belilah. So bila ada orang jenis stigma macam tu, memang diorang akan tahan nafsu kejap lah supaya tak beli dengan harga yang premium macam tu. Unless kalau harga dia murah, ataupun unless kalau dia betul-betul berduit. Dia memang tak kisahlah pasal harga ke, pasal flaws apa semua. Flaws dan juga improvement yang aku nampak Apple kena lakukan pada Vision Pro diorang adalah dari segi software untuk app support, feature support, social connection dan macam-macam lagi dari segi comfort untuk pengguna. Dan aku rasa kalau korang nak beli Vision Pro ni, aku tak rasa korang boleh beli online macam tu je. Aku prefer kalau korang nak beli, pergi dekat official Apple Store, test sendiri dari segi dia punya loop band tu, and then dari segi comfort, size apa yang sesuai, sebab dia ada banyak size tau. Dia bukan hanya satu size saja. So kalau korang beli salah size, lagi-lagi kalau beli dekat reseller, tiba-tiba sampai korang pakai tak selesa, and then korang rasa macam rugi and then kecewa dengan comfort dia, memang tak berbaloi lah nak beli Vision Pro dengan harga premium macam tu. So that's why aku prefer untuk test dulu size apa yang sesuai, baru korang beli. Sebab sekarang ni dia bangkitkan tentang isu dia punya light seal yang berhubung antara kita punya muka dan juga Vision Pro. Dan benda tu pun actually ada jual tau dekat website Apple, dan kena custom jugalah untuk ikut dengan saiz kepala kita ni. So bila ada isu tentang light seal ni, dia banyak saiz tau. So bila banyak saiz, kalau korang beli salah saiz, dia tak akan selesa dekat muka korang dan juga akan rasa sakit kepala. Dan ada yang dah mula komplain tentang isu light seal dekat Vision Pro. So that's why seperti aku cakap tadi, bahawa korang nak kena test dulu dan juga make sure saiz tu tepat dengan korang punya saiz muka dan juga jenis muka korang. Sebab korang pun tahulah struktur muka kita memang berbeza-beza. Orang Asia macam ni, orang Europe macam tu, orang US pun macam tu. So hidung kita pun beza struktur dia. So that's why make sure kena test dulu dan pastikan saiz tu ngam dengan muka korang, baru korang dapatkan Vision Pro. So macam mana? Korang rasa complicated tak dengan Apple Vision Pro ni? Untuk harga premium macam tu, macam-macam benda yang korang nak kena fikir. Nak kena fit dengan saiz muka korang lah, and then nak kena pastikan yang korang rasa selesa, and then kita nak tunggu software dia lebih matang dan macam-macam benda lagi lah. So aku rasa first gen ni lebih kepada bangsa eksperimen untuk korang merasa benda baru pada produk Apple, sebab dia memang literally produk baru Apple. So that's why korang jangan expect banyak sangat lah yang produk ni dah optimize dengan macam-macam perkara. Jangan. Memang akan ada kekurangan dia yang mungkin akan buatkan korang rasa macam 16,000 tu betul ke untuk semua benda ni kan. Tapi dalam masa yang sama ada jugalah yang puji Apple sebab diorang berani untuk keluarkan produk ni, walhal dah ramai orang keluarkan VR headset, tapi tiba-tiba Apple buat and then dia jadi fenomena dan juga hype yang memang berlainan. And then dari segi dia punya pixel density, view angle dia, cara untuk kita nak kawal tu memang unik dan juga berbeza. Sebab kita just gunakan jari kita saja untuk kawal everything dekat Vision Pro. Even kita punya biji mata ni pun boleh kawal tau apa yang kita nak dekat Vision Pro. So itu adalah kelainan yang Apple cuba lakukan pada Vision Pro, dan that's why harga dia tidaklah murah macam VR headset lain yang typically dalam RM2,500, RM1,500 pun ada sekarang ni kan. Aku tak terkejut tau dengan harga Vision Pro mencecah sampai RM10,000, sebab kita faham Apple ni bukannya brand yang jual produk murah. Diorang biasanya memang akan jual produk yang premium dengan harga yang mahal lah. Contohnya macam wheels untuk Mac Pro tu, diorang jual dengan harga RM1,000 tau. Untuk roda saja, korang imagine. Ini kan lagi produk first gen diorang yang ada fenomena hype. Memang takkan murah lah diorang jual kan. So kita boleh expect lah bahawa Apple ni ada standard itu sendiri. Even teknologi diorang buat pun ada cara dia yang membuatkan dia rasa berbeza daripada produk VR headset yang lain. Tapi itulah Apple still Apple, dan diorang memang ada cara tersendiri untuk diorang marketkan produk diorang. Korang imagine, aku tak nampak lagi ada iklan tentang Vision Pro sangat. Sekarang ni kalau korang tengok, lebih kepada hype daripada orang social media je yang buat video tentang Vision Pro. Kalau iklan tu very less, tapi kalau tengok pada social media tu memang ramai gila yang hype kan. So that's how Vision Pro ni hype. Dia bukan hanya sebab iklan, tapi disebabkan oleh orang yang hypekan produk tu sendiri.
So korang nampak kan dia punya impact dia macam mana. Bear in mind video ni just based aku punya observation dan juga aku baca feedback orang, review orang tentang Vision Pro. Bukannya aku punya personal preference ataupun pendapat aku. So untuk pendapat personal aku mungkin aku akan buat once aku dah dapat unit, aku dah test everything, baru aku boleh kongsikan pendapat aku macam mana. Dia punya keselesaan, features and then cara kita nak gunakan, okey kita okey. So korang just tunggu once aku dapat unit aku dan aku berjaya beli dengan harga yang aku rasa memang akan mahal lah nanti. Itu kalau dapat lah. Kalau tak dapat tu, tak ada rezeki lah untuk video aku nanti kan. So ya, aku rasa itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku tentang the reason kenapa ramai yang mula nak pulangkan balik Vision Pro lepas diorang dah test selama 14 hari. Dan apa pendapat korang pula dengan Apple Vision Pro? Untuk harga yang mencecah hingga puluhan ribu ringgit, korang rasa worth it tak untuk beli? Cuba korang kongsikan pendapat korang kat komen. Itu saja. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.